Ideologi berasal dari bahasa Inggeris iaitu idea yang bererti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita. Manakala perkataan logi yang dalam bahasa Yunaninya adalah logos memiliki arti ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan, idea, science of idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Manakala dalam Encyclopedia Britannica, ideologi adalah salah satu item yang membentuk keperluan mental dan jasmani individu yang membentuk sesebuah masyarakat serta meliputi permasalahan politik, sosial, ekonomi dan perkara yang bersangkut paut dengan sejarah dan sosio-geografi manusia. Terdapat beberapa tokoh yang memberi definisi berbeza terhadap ideologi. Antaranya Descartes de Tracy. Menurut beliau, ideologi adalah pembelajaran terhadap idea-idea iaitu pemikiran tertentu. Manakala menurut Machiavelli pula, ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Seterusnya menurut Thomas H, ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Menurut Karl Marx, ideologi merupakan alat untuk mencapai kesamarataan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Dan akhir sekali Muhammad Ismail, ideologi Mabda' adalah pemikiran mendasar yang sama sekali tidak dibangun atau disandarkan di atas pemikiran-pemikiran yang lain. Permulaan kewujudan ideologi boleh dilihat pada zaman Revolusi Perancis yang dimulakan oleh Antoine Descartes de Tracy, seorang pegawai tentera berkuda Perancis yang dahulunya merupakan seorang ahli falsafah, telah mencipta perkataan ideologi daripada Science des idées, yang bermaksud kajian dan analisis tentang idea. Perkara utama yang dipegang oleh manusia pada ketika itu adalah cita-cita dan janji mereka untuk mengubah sebuah kehidupan yang lebih baik. Eropah telah menjalani 3 zaman iaitu zaman klasik, the classic period, zaman pertengahan, the middle ages dan zaman moden, the modern era. Zaman pertengahan bermula dari abad ke-5 hingga awal abad ke-17. Ia bermula dengan kejatuhan kerajaan Rom. Sistem feudal dilaksanakan di Eropah untuk menyokong ekonomi dan politik di barat. Dalam sistem feudal, masyarakat berikrar taat setia kepada seorang pemerintah atau pemilik tanah yang berkuasa dan sebagai balasan mereka diberi perlindungan daripada tuan tersebut. Penguasa terbesar di Eropah ketika itu adalah pihak gereja. Kemudian diikuti dengan raja, bangsawan, tentera, pedagang, petani, seniman dan hamba. Kerajaan Rom menggunakan pendekatan gereja yang terlalu mengikat masyarakat sehingga tiada kebebasan dalam perkara-perkara lain. Antaranya, masyarakat dilarang menyuarakan pandangan dan pendapat yang bertentangan dengan ajaran agama dan gereja, dan dilarang melakukan penyelidikan berkaitan dengan agama tanpa kebenaran gereja. Pelbagai karya penulisan zaman Yahudi yang bertentangan dengan pandangan gereja dihapuskan seperti politisme. Hukum akan dikenakan kepada mereka yang melakukan sedemikian. Golongan yang melanggar arahan gereja dianggap murtad dan dihukum oleh pihak gereja. Pihak gereja akan mendominasi masyarakat, memberi kesan yang buruk seperti melahirkan masyarakat yang hanya menerima ajaran agama tanpa mempelajari lebih lagi, menghadkan kebebasan manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan untuk menentukan masa depannya, dan kurang perkembangan ilmu dalam diri masyarakat. Modernisme dan kemajuan sering dipasangkan apabila kita berfikir tentang perkembangan tamadun. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, modernisme merupakan satu kaedah pemikiran cara moden, manakala modernisme menurut Ghazali Darussalam sebagai sesuatu yang bersifat kini atau baru berhubung dengan waktu yang lalu atau waktu kini. Modernisme mula dikesan sekitar awal abad ke-17 dan terus berkembang hingga ke abad ke-18 yang dikenali sebagai zaman kesedaran, Enlightenment. Antara tokoh yang terkenal yang menjalankan gerakan Enlightenment pada abad ke-18 adalah Immanuel Kant di Jerman, John Locke dan David Hume di Britain. Gerakan Enlightenment menekankan akal fikiran rasional dalam menentukan kebenaran, mencipta sesuatu kejayaan atas dasar kemanusiaan bukan keagamaan. Pada abad ke-20, modernisme ini diteruskan dengan adanya kejayaan sains, adanya ahli falsafah baru seperti Bertrand Russell dan Karl Popper yang membawa aliran berasaskan modernisme dan positisme logik dan sebagainya. Tak suban taraf nisbah, modernisme melihat akal fikiran sebagai satu-satunya kepentingan yang dapat membimbing manusia ke arah kebahagiaan yang ditawarkan oleh kehidupan, kebenaran yang satu. Pada masa modernisme, orang berfikir bahawa kebenaran akal dan kebenaran empirikal adalah perkara yang sama. Barat kemudian mendakwa bahawa kebenaran yang satu ini adalah milik mereka, manakala di luar sains Barat dirawat tidak sah dan mana-mana tamadun yang bukan Barat dilihat sebagai taraf rendah.
Ilmu sains dan teknologi diakui sebagai salah satu penyumbang paling penting kepada pembangunan modernisme. Antropocentrisme, konsep kepercayaan bahawa manusia adalah entiti yang paling penting di alam semesta. Oleh kerana bakat manusia moden lebih unggul daripada yang lalu, manusia telah mengagungkan diri mereka sendiri dan meletakkan diri mereka sebagai standard untuk segala-galanya. Menurut Kamus Dewan, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Manakala moden pula bermaksud dari masa sekarang, berkaitan dengan masa kini dan mutakhir. Pasca moden ialah fahaman yang bersifat anti-agama dan anti-Tuhan, kerana pasca moden ialah lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Pasca modernisme pada mulanya berdiri untuk menentang secara total pemikiran yang berakar rumbi pada zaman Enlightenment di Eropah, yang mana masyarakat Eropah telah mengecilkan dan menjatuhkan taraf dan cara pemikiran budaya lain. Menurut Ziauddin Sardar, prinsip asas pasca modernisme ialah semua yang dipercayai benar semasa zaman moden dianggap langsung tidak benar dan tidak boleh dipakai pada era postmoden. Pemikir postmoden melihat kebenaran begitu skeptikal sehingga tidak mempunyai perbezaan antara magis dan sains. Seterusnya, pasca modernisme menurut Islam pula boleh dilihat dalam kerangka epistemologi, aksiologi dan worldview. Di dalam buku Ernest Gellner yang bertajuk Postmodernism, Reason and Religion, beliau telah mengemukakan penjelasan mendalam mengenai ideologi-ideologi seperti rasionalisme, pasca-modernisme dan dari sudut keagamaan. Berdasarkan buku tersebut, ideologi rasionalisme yang lahir pada zaman pencerahan menolak fahaman absolutisme yang bersifat metafizikal dan berpandangan subjektif. Seterusnya, pasca modernisme merupakan satu perkara yang sulit untuk dikaji dan difahami, tetapi ideologi tersebut boleh dilihat lebih cenderung ke arah relativisme kerana fahamannya yang seiras. Akhir sekali, ideologi fundamentalisme berunsurkan keagamaan mempunyai kaitan rapat dengan fahaman rigorisme yang bermaksud ketegasan dalam mentafsir dan menguatkuasa prinsip ataupun undang-undang. Menurut ideologi tersebut, ajaran agama dan kepercayaan harus ditunjukkan secara tepat dan dalam konteks yang tidak ada kompromi dan diubah atau diringkaskan erti asalnya. Seterusnya adalah era metamodernisme. Metamodernisme merupakan garis masa yang berada di antara moden dan pasca moden. Penggunaan perkataan meta di sini berasal daripada metasis Plato yang bermaksud sebagai antara. Tidak seperti pasca modernisme, metamodernisme dicirikan sebagai kebangkitan semula keikhlasan, harapan, romantisme, kesan dan potensi untuk membesar. Metamodernisme juga diperkenalkan melalui pelbagai amalan. Salah satu amalan metamoden telah disebutkan oleh ahli teori Jerman Raoul Heschelmann, iaitu performatisme. Beliau menerangkan performatisme sebagai penipuan diri yang disengajakan untuk mempercayai atau mengenal pasti atau menyelesaikan sesuatu dengan sendirinya. Sebagai contoh yang diberikan ialah kepada kebangkitan teisme dalam bidang seni, penciptaan semula ketelusan serta kewujudan kinesis dan independensi dalam seni bina. Metamoden dapat dilihat mengekspresi dirinya melalui metaksis topik. Oleh itu, sekiranya moden mencadangkan susunan temporal dan pasca moden mencadangkan susunan tidak teratur spasial, maka metamoden harus difahami sebagai ruang masa yang kedua-duanya tidak teratur. Istilah moden dan pasca moden dicipta pada abad ke-20. Moden merujuk kepada masa antara 1890-an dan 1945, manakala pasca moden mewakili tempoh selepas Perang Dunia Kedua, terutamanya selepas 1968. Moden merujuk kepada pemikiran logik dan munasabah, manakala pasca moden menolak pemikiran logik tersebut. Walaupun kaedah moden adalah analitikal dan teori, pendekatan pasca moden adalah subjektif. Modernis mencari kebenaran daripada kehidupan abstrak, tetapi postmodernis tidak percaya sama ada kebenaran abstrak atau universal. Terdapat percubaan untuk membina pandangan dunia yang bersatu dalam modernisme. Sebaliknya, pasca modernisme berusaha untuk menghapuskan sempadan antara yang tinggi dan miskin. Seorang pemikir moden juga percaya dalam belajar daripada pengalaman, manakala intelek pasca moden pula tidak mempunyai keyakinan sedemikian.
Walaupun ahli falsafah moden menilai subjek dengan mendalaminya, pemikir pasca moden menolak pendekatan sedemikian. Ahli falsafah pasca moden juga mendasarkan perspektif mereka pada hyperreality, manakala pemikir moden hanya melihat karya asli sebagai tuling. Ahli falsafah pasca moden juga melihat moral sebagai relatif. Seni moden dan pasca moden mempunyai beberapa perbezaan jika dibandingkan. Seni pasca moden kaya dan dekoratif, manakala seni moden dibina atas keindahan dan kesederhanaan. Ideologi adalah sesuatu yang perlu diperhatikan kerana ia memberi kesan besar bukan sahaja terhadap individu, bahkan juga terhadap negara dan dunia. Ideologi berkembang melalui pelbagai platform lalu membentuk dan mempengaruhi cara hidup dan pandangan seseorang. Oleh itu, pentingnya kajian terhadap ideologi dan membuat penilaian secara terperinci agar manusia dapat hidup dengan cara yang bersesuaian dengan fitrah yang telah ditetapkan Tuhan selaku pencipta, di samping membangun tamadun kemanusiaan yang sempurna.